Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam siri kuliah kita mencari jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita semua tahu pada asasnya selama ni kita dah bincang bahawa kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu khabar bahawa umat di akhir zaman ni akan berpecah. Jadi kita hidup di zaman ni, hijrah kita adalah mencari jalan yang benar dalam perpecahan. Kita tak boleh kata kenapalah umat ni pecah. Kita tak ada nak kata janganlah kita duk pecah, bersatulah. Semua orang akan kata macam tu. Tapi secara hakikatnya ia adalah satu sunnatullah yang telah disabdakan oleh Rasul, bahawa umat ni akan berpecah. Sebagaimana Nabi bagi tahu, itulah yang akan berlaku kerana sudah menjadi satu ketetapan dari Allah, atau kita panggil sebagai sunnatullah. Sunnatullah pada umat ini, Nabi kata umat ni akan berpecah. Tidak ada orang yang boleh menghalang perkara itu daripada berlaku. Kita sebagai umat, kerja kita ialah beriman kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menepati ciri-ciri orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kumpulan yang selamat. Itu kerja kita. Kemudian bila ada orang tanya pula, dia kata, Ustaz, masalah dia ialah nak cari kumpulan yang benar, semua orang mengaku dia yang benar. Betul tak? Tanya orang ni, dia kata dia betul, kamu kata betul juga, kamu betul juga. Jadi kita kembali kepada asas, kebenaran mana yang kita cari? Kebenaran mengikut fulan atau fulan. Kalau mengikut fulan atau fulan, setiap pengikut akan membenarkan tokoh yang dia ikuti. Sebaliknya, kalau kita kembali kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi apabila ditanya oleh para sahabat, siapa yang selamat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jelas, titik. Jadi kita hari ini, hijrah kita ialah mencari, menempatkan diri di kalangan orang yang mengikuti jalan Nabi, yang kita panggil sebagai jalan sunnah. Buat apa-apa kita tanya, ada tak Nabi buat macam ni? Sebab apa? Sebab kita takut terpesong daripada jalan Nabi itu akan menyebabkan kita tidak lagi berada dalam golongan yang selamat. Kita bimbang itu, ada 72 berbanding 1. Tuan-tuan tak boleh kata, kenapalah kena jadi begini, kenapalah begitu. Tak boleh tanya, itu sunnatullah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalau kami berkehendak, kata Allah, kami boleh saja memberikan hidayah kepada semua orang. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Akan tetapi Allah selaku Tuhan yang maha berkuasa dan bebas untuk melakukan segala-galanya, fa'alul lima yurid. Allah ni dia berkuasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Antara ketetapan Allah yang Allah kehendaki ialah, kata Allah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sambungan ayat tadi, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, nescaya kami bagi hidayah kepada semua. La'ataina kulla nafsin hudaha. Boleh saja Allah bagi semua orang dapat hidayah. Akan tetapi Allah telah memilih satu ketetapan, walakin haqqal qawlu minni. Telah ada satu ketetapan dari Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Bahawa kata Allah, aku akan penuhkan neraka dari kalangan jin dan manusia semuanya. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh halang sunnatullah, itu ketetapan Allah. Allah berhak untuk menetapkan itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Tak perlu tanya, sebab dia Allah. Dia memiliki ketetapan tersebut. Kita yang kena tanya, kenapa kamu tidak memilih untuk berada dalam ketetapan golongan orang-orang yang Allah Ta'ala redai? Ni kerja kita, tuan-tuan, kena faham, ni kerja kita. Jadi semua orang akan menganggap dia benar. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang gembira dengan apa yang ada di sisi dia. So dalam ikhtiar kita mencari kebenaran, ketetapan Allah ataupun perkara yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, jalan keselamatan, ikut jalan Nabi dan para sahabat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan bagi kamu, wahai umatku, dua perkara. Selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah, Quran dan sunnah Rasul. Sebab tu apa juga yang kita buat hari ni, kita tanya diri kita, ada tak Nabi ajar benda ni? Ada tak Rasul perintahkan benda ni? Apakah ada amalan para sahabat dalam bab ni? Supaya kita tak terpesong daripada landasan yang benar. Macam sekarang ni musim bulan Rejab, macam-macam keluar cerita. Hak tu kata begini, hak tu kata begitu, hak ni kata buat begini, hak ni kata buat begini, istighfar lah begini, ada baca dhamma pula, hak ni kena baca 70 kali, hak ni kena baca 1000 kali, hak ni. Kita tanya satu soalan, ada tak petunjuk Nabi SAW dalam bab tu? Soalan mudah. Kalau ada, datangkan hadis mana Nabi SAW bagi tahu. Dia berkata tak ada hadis begini. Mari pula hadis. Mari rupanya hadis palsu.
dosa di atas dosa, berdusta pula atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah kita tak nak buat amal salih, nak buat amal salih, tapi biarlah amal salih kita dalam kerangka agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam bab amal ni sahabat lagi rajin daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi rajin daripada kita. Lagi takut kepada Allah daripada kita. Lagi berharap kepada rahmat Allah daripada kita. Kita tahu satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ada beberapa orang datang jumpa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya amalan Nabi waktu Nabi di rumah macam mana. Bila isteri-isteri Nabi bagi tahu kepada mereka amalan Nabi, mereka menganggap amalan Nabi sedikit. Lalu mereka berazam untuk buat amalan yang lebih banyak daripada Nabi. Seorang tu berazam dia nak salat malam tak tidur. Seorang lagi berazam untuk tiap-tiap hari dia puasa. Tidak ada hari yang dia tak puasa. Seorang lagi berazam untuk tidak mengahwini wanita. Kerana dia hanya menganggap ibadah ini fokus ibadah. Wanita ini mengalihkan fokus dia daripada ibadah. Mereka menganggap mereka perlu buat begitu kerana mereka bukan Nabi. Nabi tak apa lawak sikit sebab dia Nabi. Kita yang tidak Nabi ni kena buat lebih daripada tu. Tiba-tiba apa yang mereka bicarakan itu sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik mimbar. Nabi kata, ama wallahi, Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apa halnya ada satu kaum daripada umat ni berkata demikian dan demikian, merujuk kepada cita-cita tiga orang tadi. Nabi kata, ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum ila Allah. Demi sesungguhnya, wallahi, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku salat, aku tidur. Aku berpuasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku juga mengahwini wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung hadis tu, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Clear, jelas, dalam agama kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan keselamatan satu daripada 73 umat yang berpecah. Jadi tuan-tuan, biarlah manhaj, cara kita beribadat begini kekal dalam mana dua aspek. Datang orang ajar kepada kita satu ilmu, satu amalan, kita tanya dia sepatah, apakah ini ada dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang tanya seorang pasal dia panggil apa? Istighfar di bulan Rejab. Lafaz dia apa? La ilaha illallah. Saya lupa panjang. Saya pun tak hafal sangat doa tu. Dia tanya seorang Syekh Salih Al-Munajjid. Dalam jawapan dia kata, aku cari dalam kitab Ahli Sunnah, sama ada hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis palsu. Dalam kitab Ahli Sunnah tak ada pun benda ni. Nak kata hadis sahih pun tak jumpa, nak kata hadis dhaif pun tak jumpa, nak kata hadis palsu pun tak ada dalam kitab hadis palsu. Lalu dia panjangkan lagi cariannya, dia jumpa dalam kitab-kitab Syiah. Terkejut saya baca, ya Allah, sampai begitu sekali. So, kita bukan tak nak beramal, tuan-tuan, kita nak beramal mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak istighfar macam biasa, tak ada masalah. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi sayyidil istighfar. Nabi sehari 70 kali istighfar setiap hari. Nabi buat macam tu.
100 kali dah setengah riwayat. Setiap hari Nabi istighfar 100 kali. Tapi tidak ada satu perkara yang khusus dalam agama kita yang nama dia istighfar sempena bulan Rejab. Tak ada. Walaupun ada orang datang aja, kita tanya dia sepatah, di mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dia. Kalau umum kita tak ada masalah. Istighfarlah banyak-banyak. 70 kali sehari ada hadis yang Nabi buat. 100 kali sehari ada hadis Nabi buat. Tapi Nabi buat tiap-tiap hari dalam setahun, itulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah soal manhaj, tuan-tuan. Baik, kita kembali kepada buku kita. Cerita bab malam ni, apabila golongan ni disebut sebagai golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, pastinya golongan ni akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum. Akan senantiasa ada di kalangan umatku satu kumpulan yang senantiasa berada kebenaran, di atas kebenaran, dan tidak boleh seseorang, tidak ada yang mengalahkan mereka, tidak mendatangkan mudarat kepada mereka orang yang nak mengalahkan atau menghinakan mereka. Hadis tersebut kata. Jadi persoalan dia, maknanya Islam ni dia akan kembali menjadi agama yang benar, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah ada syarat-syarat Allah nak bantu dan nak tolong umat ini? Sebab zaman lah ni kita tengok umat ni sedang berada di dalam keadaan yang lemah. Tengok apa yang berlaku di Palestin, sangat-sangat sedih. Hari ni saya tengok dalam video tu, beribu orang tunggu nak dapat tepung untuk makanan, beratus berebut di Palestin. Di Sudan saya jumpa dengan orang dekat Masjid Mustaqim, seorang Dr. Muhammad. Di Sudan perang Islam sama Islam, 2 juta orang Islam mati sejak berlakunya konflik di Sudan. Di India umat Islam ditindas. Hak anda dah tempat kita Rohingya, mari lama mana dah. So kita tahu bahawa saat ini umat sedang berada dalam tahap dia lemah. Apa saja yang mereka buat, negara-negara Arab tak mampu, kita pun tak mampu. Tak usah tuding jari kepada orang, kita pun tak mampu. So berbicara tentang isu pemerintahan, kenegaraan, politik dan sebagainya, itu ada pihak-pihak yang berbicara tentang dia. Kita sebagai umat yang beriman, kita ambil angle lain, bukan angle bacaan politik, bukan angle itu. Apakah bilakah tiba saatnya Allah akan bantu umat ini? Kerana kita yakin, dalam keyakinan kita, Islam akan kembali gemilang. Tapi kenapa belum lagi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam buku kecil kita ni, dia ada syarat-syarat turunnya pertolongan Allah, di mana siapa yang baca sirah Nabi dan perjalanan jihad Nabi, dia akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa fasa dalam kehidupan dakwah Nabi. Fasa yang pertama, fasa Nabi di Mekah. Fasa Nabi di Mekah, memang Nabi lemah. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh, ditindas, sampai kena lari ke Habasyah, sampai kena seksa, sehingga akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi fasa pertama tu kita panggil fasa Tauhid. Kerana bila kita tengok waktu di Mekah,
ayat-ayat Quran yang turun cerita tentang tauhid, beriman kepada Allah, syurga, neraka, tidak berlaku syirik, tidak minta tolong dengan selain Allah. Itu yang berlaku fasa Nabi duduk di Mekah. Kita panggil sebagai fasa tauhid. Sebab apa fasa tauhid? Sebab kita tengok ayat-ayat Quran yang turun masa tu kebanyakannya cerita berkaitan dengan tauhid. Ayat-ayat muamalah, hukum jiran tetangga, semua tu cerita Madinah. Bila umat Islam dah ada negara, baru cerita selepas daripada tu. Tapi fasa yang pertama, sirah Nabi ni, dia fasa tauhid. Di mana Nabi SAW juga pada waktu itu menyeru kaumnya selama 13 tahun. Bukan sedikit, 13 tahun. Nabi menyeru kaumnya untuk bertauhid dan mengesakan Allah dalam ibadah, berdoa dan mengambil hukum, serta menyeru untuk memerangi kesyirikan. Hal itu terus baginda lakukan selama masa tersebut, sehingga akidah Islam menjadi teguh dan kukuh dalam jiwa setiap sahabat. Sampai Bilal tu kena seksa setara mana pun tak berganjak iman dia, ahad. Sampai Khabbab ibn al-Arad diletak atas pemanggang dapur besi pun, menitik minyak daripada belakang dia, tetap dia bertahan dengan iman. Sampai Sumayyah muak kepada Ammar bin Yasir, mati dibunuh dengan tombak di kemaluan dia, kerana bertahan sebab mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Kuatnya iman zaman tu, kuat. Mereka tak minta dengan selain Allah. Kekuatan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 13 tahun Nabi bina, bukan sikit masa. Kemudian setelah daripada itu Nabi pun berhijrah pada 13 tahun. Masa hijrah tak menang lagi, belum menang lagi, Islam belum menang. Masa fasa yang kedua ialah fasa menguatkan saf umat Islam. Setelah bersempurna tauhid, barulah Nabi mempersaudarakan mereka. Jadi saudara seagama ni dia kuat bila asas tauhid dia kuat. Kalau asas tauhid kita tak kuat, kita bersatu di atas nama apa? Kita nak bersatu atas nama apa? Bersaudara atas nama apa? Bersaudara atas nama politik. Cukup 5 tahun kita bergaduh. Bersaudara atas nama apa? Bisnes, rangkaian bisnes, duit, harta, tayang untung baik, tayang rugi bergaduh. Kalau betul-betul kita nak bersaudara, kuatkan saf, tidak ada yang boleh menyatukan kita dengan begitu kuat hubungannya, walau apa pun berlaku, lebih kuat daripada ukhuwah persaudaraan Islam. Tapi dia mesti dibina di atas tauhid. Sebab tu kita tak settle bab tu, tak apa settle bab tauhid, duk bergaduh. Hari ni orang Islam sama Islam bergaduh. Bukan kita tak nak bergaduh, bukan kita nak tak pasal sunnatullah memang gitu. Nak baiki, kena kembali kepada fasa Nabi bina tauhid balik. Sebab tak akan berlaku ukhuwah melainkan dengan sempurnanya tauhid. Lepas Nabi bina ukhuwah Islamiyah, masa tu golongan Muhajirin dan Ansar. Ansar tu punyalah beratus tahun bergaduh. Datang Nabi ke Madinah, mereka beriman kepada Allah, tauhid mereka mantap, sanggup tinggalkan persengketaan selama beratus tahun, bersaudara sebagai golongan Ansar untuk bantu golongan Muhajirin yang datang daripada Mekah. Nampak tak tuan-tuan? Kita bukan cerita kosong, teori tak. Ni adalah contoh yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah mereka bersaudara, Aus dan Khazraj, Muhajiri dan Ansar, okay,
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innamal al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara kepada muslim yang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Lepas tu dalam kuliah kita pagi-pagi, tuan-tuan kalau ikut kuliah saya pagi-pagi, kita adalah setiap hari Isnin sampai Khamis sekitar pukul 7:10 sekarang ni sebab subuh dah lewat, tuan-tuan buka lah Facebook, kita live setiap pagi Isnin sampai Khamis. Kita baca tadabbur Quran. Sekarang ni kita duduk dalam surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah Allah Ta'ala jelas kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa kamu menyangka orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Tak sama. Orang mukmin tak sama, sehingga akhirnya bila kita tengok orang mukmin, buruk mana pun dia, selama dia mukmin, kita mencintainya kerana Allah. Ini payah nak jumpa. Sekarang ni kita neraca kita lain. Neraca kita tengok sama negeri, oh kita geng. Neraca kita tengok sama warna politik, kita geng. Sama pasukan bola, kita geng. Sama hobi jagung kereta Myvi, geng-geng Myvi. Nah, geng-geng protong, saya geng-geng protong, geng mancing. Kita bersatu di atas benda-benda yang tapi bila kita cerita sama orang Islam, kita tak berapa semangat. Jumpa mari di masjid sama-sama Islam pun tengok muka-muka lain. Ada hak geng, ada hak tak geng, tak ngam. Dalam masjid, bukan masjid ni lah, masjid tempat lain pun adalah politik-politik dia. Padahal kita ni orang mukmin sama mukmin. Benar. Jadi Nabi SAW mempersaudarakan. Fasa yang kedua, mempersaudarakan. Fasa pertama, tauhid. Fasa yang ketiga, barulah fasa persiapan untuk berjihad. Barulah kita boleh mempersiapkan diri. Sebelum Nabi di Madinah, belum Nabi mempersaudarakan, belum tu jangan mimpi nak cerita nak pergi lawan orang kafir Quraisy. Tak ada ah. Nabi pergi kepada keluarga Yasir, sabarlah keluarga Yasir, tak boleh nak buat apa, sabarlah. Sabar, akhirnya berlakulah hijrah. Sabar, berlakulah persaudaraan Islam. Sabar, maka tibalah waktunya Allah izinkan Nabi berperang. Maka berlakulah fasa persiapan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ar-ramy, sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Maka waktu tu sahabat-sahabat Nabi berlatih kuda, latih kuda. Nabi tu kalau kita pergi, ada satu masjid dia panggil Masjid Sabqah. Masjid Sabqah tu dia punya track dia, kalau Masjid Nabawi sekarang ni, depan tu ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar. Tuan-tuan pergi tengok tepi masjid tu ada 3 buah masjid. Sebelah sana tu dia ada trek daripada Ghamamah sampailah Masjid Sabqah. Masjid Sabqah tu dekat dengan moving peak hak tepi tu. Tepi sikit lagi. Tak ada dulu ni, memang trek tu tak ada tu. Di situlah Nabi dan para sahabat duduk pacu kuda, duduk latih dong. Masa tu juga sahabat-sahabat ni duk berlatih manah, berlatih manah, berlatih gusti, berlatih berapa, dia panggil fasa persiapan perang. Bukan semangat, semangat panggil perang. Hari ni kalau panggil buka daftar siapa dia nak pergi Palestin, rebah belakang. Dengan ustaz-ustaz sekali rebah. Bila masa kita training, lari 2 km sempuk. Betul tak? Kita ni duduk fasa mana adalah ni tuan-tuan?
Fasa persiapan ko, fasa persaudaraan ko, fasa mana kita ni? Siapa pandai ramai-ramai ni pandai nembok. Ni contoh. Saya bukan nak sebut nak ajak surga malam ni. Kalau katalah tiba-tiba kerajaan, tak kira lah Arab Saudi ko, kerajaan mana, kerajaan Malaysia kata kita nak pergi bantu umat Islam di Palestin, buka persiapan. Siapa dia nak pergi, sila daftarkan diri. Siapa boleh menembak, daftar. Siapa boleh berlari 10 km, mungkin orang perang kan, ni bukan orang pergi melancong. Pergi melancong boleh lah, apa tongkat apa pergi, ni lagi perang ni. Siapa boleh berlari 10 km tak berhenti, daftar. Siapa pandai memanah, daftar. Siapa pandai pacu kuda, daftar. Siapa boleh bawa kereta kembar, daftar. Siapa boleh bawa helikopter, daftar. Ni ada orang dari sini cukup syarat nak begini. Tanya je ni. Setakat sembang dekat Facebook boleh lah. Nah, komen dalam Facebook gini, I love Palestin, mati Israel. Takat nulis boleh ha. Ni ada lah ni musim memanah. Kita lah ni memanah, suka memanah, tak apa, legal di Malaysia. Senjata tak boleh, manah boleh. Berapa orang yang daftar manah ni? Sudah. Ni kena buka kelab manah kita ni. Kurang-kurangnya ada lah juga ikhtiar kita. Tak macam mana kita? Cerita panjang malah cerita. Cuma saya nak sebut, kalau kita perhatikan fasa Nabi sebelum Nabi menang, dia bukan menang seperti bantuan dari Tuhan sekelip mata tiba-tiba Nabi jadi pemimpin yang mengalahkan orang kafir. Tak. Tuan-tuan kena ingat, semua berlaku dalam agama ni. Allah Ta'ala tak bagi kepada kita. Even Maryam nak buah kurma nak gugur daripada batang pun Allah Ta'ala kata wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam ni lemah baru beranak tuan-tuan. Lapar tu Allah Ta'ala masih tetap suruh dia goncang. Kak kuat mana nak goncang orang wanita beranak ni. Kita tak beranak ni kalau tendang pokok kurma tak jatuh buah. Ada kita pergi tepuk buah pokok kelapa sawit gugur buah sawit, ada? Tepuk buah pokok kelapa gugur buah kelapa, ada? Tak ada. Apatah lagi wanita mengandung dan melahirkan sendirian anak dia seperti Maryam, nak makan tu keperluan dia, tapi tetap saja Allah Ta'ala kata wa huzzi, goncanglah pokok. Kerana Allah nak tunjuk kepada kita sesuatu yang nak berlaku mesti ada sebab dan musababnya. Memang nak perang, nak menang, kunut nazilah, so kita doa betul dah, kita tak kata salah dah, betul. Tapi dia bukan sekadar dengan sembang-sembang saja. Ada orang dah belajar, orang baru ni dah belajar apa? Taekwondo ke Muay Thai. Dia bagi tahu, ustaz, anak saya dah belajar dah. Taekwondo ke Muay Thai, saya lupa. Dari itu saya pernah sebut dari kuliah ni. Dia kata ustaz cerita pasal anak saya dia. Tak apa, saya tak sebut nama tapi bagi contoh. Dia kata ustaz, anak saya dah ni preparation untuk pergi berjihad. Oh hebat. Saya tanya dia, solat 5 waktu dah cukup dah? Itulah ustaz, kadang-kadang ada lagi. Tak payah. Nak berjihad ni spiritual kena mantap, kekuatan kena mantap. Persiapan pertama Nabi tauhid. Tauhid Al-Quran dan Sunnah, bukan tauhid merapu-rapu tu, bukan. Tauhid berdasarkan wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Orang panggil fasa persiapan. Lalu masa tu Nabi mula kita. Kalau kita fasa, kalau kita betul nak perang, kena ada betul. Kita peluru, pistol berbeli dengan orang. Peluru kita pun beli dengan orang. Kalau orang tak jual, tak tembak kita. Nah, beli lagi kalau ni. Kita tak tahu. Ngamak ni geng-geng ni apa. Beli lagi peluru kita. Beli lagi rasanya. Nah, kalau tiba-tiba dia tak tu, jet kita nak terbang pun orang ni. Kalau dia shutdown, tak naik jet kita.
Tak tahulah, tu kena tanya Kementerian Pertahanan lah macam mana. Tapi saya nak sebutnya bagaimana kekuatan. Kalau kita perhatikan fasa dalam hidup Nabi, berlakunya fasa yang ketiga, itulah fasa persiapan. Baik, sayang sekali kata penulis kita ni, melempar panah dan mengajarkan memanah adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kemampuannya. Meriam, kereta kebal, pesawat tempur, berbagai senjata lainnya, semuanya memerlukan latihan dan perlukan pembelajaran dan juga latihan. Alangkah baiknya kalau para siswa di sekolah kita ajar memanah ni semua orang mengaji. Contoh, kurang-kurang kita ada semangat. Dan dia tambah lagi, siap guna mempertahankan agama dan tempat-tempat suci mereka. Sayang sekali anak-anak zaman sekarang lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain. Main bola, main badminton, main tu pergi hobi mancing, gini-gini, main gadget, main telefon. Majlis ilmu pun tak nak mari. Macam mana kita nak perang? Macam mana kita nak perang? Macam mana nak menang dengan Israel? Tanya je tu. Mereka malah melanggar syariat di sana sini. Aurat tak tutup, solat pun tidak, baca Quran tak erti. Sangka kita Tuhan nak tolong kau kalau begitulah keadaannya kita. Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu dia yang membuka Palestin, menang. Kita tahu sejarah macam mana dia cek soft tentera dia. Sebab dia tahu takkan menang kita kalau dalam tentera ni ada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat saja tak cukup tuan-tuan, mesti ada step by step. Tapi siapa yang nak memimpin kita kepada tersebut? Wallahu taala alam. Tak ada lagi, belum lagi. Wallahu taala alam. Kemudian setelah kita perhatikan 4 ataupun 3 fasa tersebut, barulah kita faham kalau kita nak dapat bantuan dari Allah, 3 fasa tu mesti kita lalui. Pertama, betulkan akidah. Kedua, rapatkan ukhuwah. Ketiga, persiapkan diri dengan kekuatan semampu yang kita mampu. Di saat itu andai ada panggilan untuk mempertahankan negara atau tempat tanah suci umat Islam, barulah musuh-musuh pun takut. Ni dia tengok kita pun, siapa dah kata? Benyamin Atahu dia kata Malaysia ni, Malaysia tak boleh nak buat apa, dia kata. Indonesia, orang mahu Indonesia pun tak boleh nak buat apa. Dah ada video kan? Netanyahu sebut lagu tu. Dia pun tak heran. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita kembali melihat perkara tersebut, maka tidak ada jalan kemenangan melainkan kita mengusuri fasa-fasa sebagaimana Nabi mempersiapkan para sahabat. Kalau tidak, kita bagai pungguk merindukan bulan, menanti bulan jatuh ke riba atau jauh panggang dari api. Belum lagi yang kita ceritakan itu akan berjaya, kerana tidak akan menang umat ini melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan datang bantuan Allah melainkan kita kembali kepada bertauhid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Habislah kita bab ini. Insya-Allah kita berhenti setakat itulah, kebetulan masuk dah Isyak. Hari ini kita berhenti awal. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.